Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Aisyah binti Abdullah, pelaku pensyarah subjek falsafah dan isu semasa dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari kumpulan 7 yang terdiri daripada 12 orang ahli kumpulan akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kami, rasionalisme terhadap COVID-19. Saya Wan Adrinazati binti Wan Maktib, nombor metrik S583336 akan menghuraikan konsep rasionalisme terlebih dahulu. Secara bahasa, rasionalisme adalah dipilah dari kata dasar rasional dan isme, ataupun dikenali sebagai kefahaman yang menyatakan bahawa akal memiliki kekuatan untuk mengetahui dan mengungkap prinsip-prinsip terhadap sesuatu kebenaran yang menurut secara logik. Secara istilah pula, menurut Ahmad Tafsir, beliau menjelaskan bahawa rasionalisme adalah kefahaman falsafah yang mengatakan bahawa akal adalah alat penting dalam memperolehi pengetahuan dan juga menganalisis pengetahuan. Secara umumnya, golongan yang berpegang pada aliran rasionalisme ini adalah berpendirian bahawa akal adalah satu-satunya sumber ilmu yang diyakini kebenarannya. Antara ciri-ciri nasionalisis iaitu cinta kepada negara ialah berasa bangga pada negara, tidak memburukkan nama negara, belajar bersungguh-sungguh, mematuhi undang-undang negara, membeli barangan buatan Malaysia. Yang keenam, hidup dengan aman bersama kaum lain. Yang ketujuh, menyanyi lagu negaraku dengan bersungguh-sungguh. Kelebihan dan dua kelemahan pemikiran rasionalisme. Kelebihan yang pertama, pemikiran rasionalisme adalah mampu menyusun sistem keilmuan yang berasal daripada manusia. Sebagai contoh, biologi, matematik dan astronomi disusun berdasarkan logik. Kelebihan yang terakhir adalah pemikiran rasionalisme juga memberi sifat rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh mereka sebelum ini. Manakala kelemahan yang terdapat pada pemikiran rasionalisme pula adalah rasionalisme gagal menjelaskan perubahan dan pertambahan ilmu pengetahuan manusia. Banyak idea daripada rasionalisme yang sudah pasti pada suatu waktu akan berubah dari masa ke semasa. Nama saya Nisha Finas binti Basri, nombor metrik S58495. Apakah itu COVID-19? Coronavirus iaitu COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada. Bagaimana terjadinya coronavirus? Wabak ini mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik. Saya Nurul Samantha Manap, nombor metrik S58852. Apa yang kita tahu setakat ini, virus SARS-CoV-19 boleh merebak melalui titisan cecair daripada individu yang dijangkiti apabila individu tersebut batuk, bersin, bersembang, menyanyi ataupun menghembuskan nafas. Titisan cecair ini boleh menjadi partikel yang besar iaitu droplet dan partikel yang kecil iaitu aerosol. Seseorang itu boleh dijangkiti apabila menyentuh droplet ataupun aerosol yang mengandungi virus tersebut. Apabila kepadatan virus di dalam udara adalah tinggi, seseorang itu boleh dijangkiti walaupun berada di dalam jarak 2 meter ataupun hanya melalui ruang tersebut sahaja. Nama saya Siti Natika binti Ismail, nombor metrik S58274. Okey, seterusnya apakah kesan COVID-19 ke atas seluruh masyarakat di dunia? Dari segi ekonomi, kepesatan ekonomi dunia pada masa ini dipengaruhi oleh pandemik COVID-19 khususnya dalam memasuki akhir dari suku pertama 2020 menjadi fenomena yang merugikan bagi seluruh umat manusia di pelbagai negara. Penularan tersebut memberi kesan yang sangat teruk terhadap ekonomi sesebuah negara sehingga melumpuhkan. COVID-19 telah menyebabkan ekonomi global jatuh merundung apabila semua sektor terkesan seperti sektor teknologi dan tenaga. Harga minyak dunia jatuh 30% iaitu kejatuhan terbesar sejak Perang Teluk Pertama pada tahun 1991. Ini boleh dilihat daripada permodalan nasional berhad PNB menunjukkan prestasi yang lebih rendah semenjak wabak COVID-19. Pada Jumaat lalu, kita dikejutkan dengan kerugian bersih suku tahun kedua April hingga Jun Petronas sebanyak 16.5 bilion. Seterusnya dari sudut kesihatan pula, COVID-19 merupakan satu isu global, terbukti menjadi penyakit yang sangat kejam
hanya kerana patofisiologi dan berpotensi memburukkan lagi keadaan tahap kesihatan individu atau yang mempunyai penyakit kronik. Pandemik COVID-19 bukan sahaja memberi ancaman kepada kesihatan fizikal, malah turut memberi impak yang besar kepada kesihatan mental masyarakat, seperti kebimbangan, gejala anxiety, sumber pendapatan, stigma pesakit dan keluarga dan sebagainya. Peningkatan kes saban hari juga turut memberi impak yang besar kepada kesihatan mental. Saya Munawirah binti Muhammad Izlan, nombor matrik 60528. Kesan COVID-19 kepada masyarakat seluruh dunia terhadap sosial ialah masyarakat telah menggunakan platform media sosial untuk saling berinteraksi, menyebabkan platform ini mengalami peningkatan pengguna sepanjang pandemik COVID-19. Ini terjadi kerana larangan dan pembatasan aktiviti di luar rumah telah menyebabkan masyarakat telah beralih ke media sosial untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Masyarakat juga terbatas untuk melakukan aktiviti sosial dan menjadi norma baharu dalam menjalani kehidupan seharian. Pelaksanaan penjarakan sosial telah memaksa ramai orang melakukan perubahan gaya hidup yang akhirnya mempengaruhi kesihatan mental seseorang. Sejauh manakah kesedaran masyarakat terhadap kepatuhan norma baharu semasa pandemik COVID-19? Penyebaran wabak COVID-19 ini telah membuka mata masyarakat tentang bahaya COVID-19. Justru, masyarakat telah sedar dan mematuhi norma baharu dalam mengekang penyebaran COVID-19. Kesedaran masyarakat terhadap norma baharu sedikit sebanyak telah dapat membantu dalam mengurangkan jumlah pesakit positif COVID-19. Amalan memakai pelitup separuh muka apabila keluar rumah, kerap membasuh tangan dan mengamalkan penjarakan fizikal telah menjadi norma yang diikuti oleh masyarakat sejak arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Saya Nurdiana Atika binti Rahim, nombor matrik S58323. Perkara yang akan dibincangkan hari ini ialah adakah dengan melakukan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dapat mengurangkan kes jangkitan COVID-19. Cara penularan COVID-19 masih belum dapat diketahui, namun begitu terdapat bukti berlakunya penularan antara individu ke individu. Dengan melakukan PKP, pergerakan seorang individu itu adalah terhad, maka kebarangkalian penularan COVID-19 akan berkurang dan kes jangkitan juga akan berkurang. Oleh itu, marilah kita duduk di rumah dan jaga diri masing-masing. Saya Siti Najihah binti Abdul Rahman, nombor matrik S58786. Adakah vaksin penyembuh COVID-19? Vaksin hanya memberikan perlindungan kepada sesetengah pihak saja yang mungkin melindungi beberapa pihak tetapi tidak yang lain. Ini bagi menyebut tentang keberkesanan vaksin. Secara saintifiknya, vaksin yang ideal memberikan perlindungan hampir 100%, tetapi selalunya ia lebih rendah. Perlindungan sehingga kadar 50% juga cukup seadanya. Ini kerana walaupun vaksin mempunyai keberkesanan yang rendah, kadang-kadang ia juga boleh menyebabkan kekebalan sistem imuniti dengan membatasi penularan virus di masyarakat. Apabila vaksin itu disuntik ke dalam tubuh manusia, ia akan membantu meningkatkan sistem imuniti badan bagi melawan penyakit. Kesimpulannya, rasionalisme merupakan aliran falsafah yang berpandangan pada dasar dan sumber pengetahuan atau secara umum, falsafah adalah akal. Akal yang boleh dijadikan dasar dan sekaligus sebagai sumber pengetahuan sehingga berhasil memperoleh pengetahuan yang tetap dan pasti. Disebabkan itu, sumber ilmu dari akal adalah penting untuk kita berfikir secara rasional untuk mengetahui perkara yang sebenar. Walau apapun andaian diperkatakan sekarang, ingat COVID adalah benar. Bagi usaha memutuskan rantaian COVID-19 ini, diharapkan kepada semua orang untuk patuhi SOP, duduk di rumah dan jangan lupa untuk ambil vaksin sebagai langkah pencegahan untuk kita semua. Sekian sahaja daripada kami, Kumpulan 7. Assalamualaikum dan terima kasih.